Hai, selamat pagi. Apa khabar semua? Okey, bertemu lagi kita dalam kelas Bahasa Melayu bersama dengan Cikgu Nadia. Pada minggu ini kita akan belajar unit 2, okey, gaya hidup sihat. Okey, tajuk yang cikgu akan fokuskan pada hari ini ialah piramid makanan dan akan menguji kemahiran menulis dalam kalangan murid-murid sekalian. Jom kita tengok tajuk iaitu piramid makanan. Sebelum cikgu paparkan piramid makanan kepada kamu semua, okey, mari kita lihat apa itu pilihan makanan yang seimbang. Okey, makanan seimbang ni makanan yang mempunyai protein, karbohidrat, vitamin, zat besi yang diperlukan untuk badan kita. Okey, pilihan makanan seimbang, okey, ada beberapa perkara yang perlu diberi perhatian oleh kita semua. Okey, yang pertama, kita perlu makan makanan yang berkhasiat. Okey, makan makanan yang berkhasiat yang terjamin kebersihannya. Okey, yang kedua, perkara yang kedua ialah kita perlu makan buah-buahan dan sayur-sayuran. Pastikan dalam diet setiap hari perlu ada buah-buahan dan sayur-sayuran kerana makanan sebegini mempunyai serat untuk membantu sistem pencernaan kita. Perkara ketiga, okey, elak memakan. Okey, elak tu maksudnya kurangkan ataupun jangan. Okey, tak perlu ambil. Okey, elak makanan yang banyak lemak. Okey, makanan yang banyak lemak ni contohnya makanan yang berminyak, makanan yang kita beli di restoran makanan segera dan sebagainya. Okey, perkara yang keempat, banyakkan minum air masak. Okey, sekurang-kurangnya 8 botol setiap hari. Okey, air masak kosong tu, air kosong. Dan yang kelima, elak, okey, kurangkan pengambilan air berkarbonat. Air berkarbonat ni bahasa mudahnya ialah air gas. Okey, air yang ada gas. Okey, yang mungkin yang mudah kita perolehi di kedai. Okey, boleh minum tapi pastikan dalam kuantiti yang sedikit sahaja. Okey, seterusnya cikgu nak paparkan kepada semua, okey, inilah merupakan piramid makanan. Dalam piramid makanan ni ada beberapa aras, maksudnya ada tingkat-tingkatnya. Okey, ada beberapa aras. Okey, aras yang pertama, yang paling bawah pelajar lihat, okey, di sini. Okey, terdiri daripada makanan, okey, dan gelas setiap hari. Okey, aras yang pertama ni, okey, sekejap ya. Okey, aras yang pertama ni yang di bawah ini dalam kategori atau kumpulan karbohidrat. Okey, karbohidrat. Okey, ejaannya KARBOHYDRAT. Karbohidrat. Terdiri daripada roti, cereal, nasi, pasta dan sebagainya. Okey, kuantiti yang perlu diambil pada setiap hari, okey, dalam kuantiti yang agak banyak lah kerana makanan ini membekalkan tenaga. Selain itu, kita perlu minum sekurang-kurangnya 8 gelas air setiap hari. Okey, seterusnya aras yang di atas, okey, aras yang kedua, vitamin dan mineral. Vitamin dan mineral ni ialah sayur-sayuran dan buah-buahan. Okey, buah-buahan yang mudah kita perolehi, okey, buah-buahan seperti pisang, apple, orange. Okey, kalau sayur-sayuran pula lobak merah, sayur sawi, kailan, tomato dan sebagainya. Okey, buah-buahan dan sayur-sayuran ni penting untuk membantu sistem pencernaan dan membekalkan vitamin untuk kegunaan tubuh kita. Okey, aras yang seterusnya ialah protein. Okey, ejaan protein dalam bahasa Inggeris pun sama. Protein, protein. Okey. Jadi di sini kita boleh lihat ada makanan berasaskan tenusu. Okey, tenusu ni makanan yang dihasilkan dari susu. Kemudian ada juga makanan daging-daging, okey, hidupan laut, okey, seperti telur, seperti ikan, selain tu protein udang dan sebagainya. Okey, ayam pun dalam kategori ayam juga.
Okey, dan aras yang paling atas, okey, kita perlu ambil dalam kuantiti yang sedikit sahaja kerana makanan ini dalam kumpulan lemak dan minyak. Okey, lemak dan minyak ni hanya diperlukan sedikit saja oleh tubuh badan kita seperti biskut, okey, mentega, okey. Mentega tu mungkin kita boleh margarin kan? Margarin kita sapu pada roti kita, okey, untuk kita ambil pada awal pagi. Okey, dalam kuantiti yang sedikit saja, bukan dalam kuantiti yang banyak yang boleh menjejaskan kesihatan kita. Okey, ini merupakan penerangan tentang kumpulan makanan yang paling bawah tadi, yang paling banyak yang perlu kita ambil setiap hari, iaitu karbohidrat. Okey, karbohidrat ialah kumpulan makanan yang merupakan sumber tenaga yang utama. Okey, sebab tu cikgu cakap tadi, karbohidrat ni perlu kita ambil dalam kuantiti, dalam bilangan yang agak banyak. Setiap hidangan makanan daripada kumpulan ini perlu diambil paling banyak. Okey. Okey, contoh makanan bagi kumpulan ini adalah nasi, bubur, roti, mi, mihun, biskut, pasta, bijirin sarapan, okey, cereal macam cornflake, okey, chapati, tosai dan ubi kentang. Okey, jadi inilah contoh, makan yang berasal memberikan tenaga kepada kita untuk melakukan semua aktiviti setiap hari. Kemudian vitamin dan mineral. Okey, inilah contohnya buah-buahan dan sayur-sayuran. Kumpulan makanan ini kaya dengan vitamin, mineral dan serat. Makanlah makanan di aras ini dengan banyak dan pelbagaikan pilihan dalam setiap hidangan. Okey, contoh makanan bagi kumpulan ini ialah sayur-sayuran hijau dan buah-buahan. Okey, kamu boleh lihat di gambar hijau. Okey, biasanya sayur-sayuran yang baik untuk kesihatan kita ialah sayuran hijau. Okey, kemudian ada buah-buahan. Okey, kita pergi ke aras yang seterusnya. Atas aras vitamin dan mineral tadi ialah protein. Okey, protein. Okey, makanan ini kaya dengan protein, zat besi, magnesium dan biasanya diperkaya dengan vitamin B dan D. Okey, jadi dalam protein, okey, ini adalah contoh makanannya seperti ikan, isi ayam, daging, kekacang dan hasil tenusu. Okey, makanan yang dihasilkan daripada susu. Okey, contoh makanan bagi kumpulan ini ialah daging, ayam, ikan dan kekacang. Sebab tu kekacang elok untuk minda kita, untuk otak kita. Dan terakhir sekali, yang paling atas tadi, okey, minyak dan lemak. Okey, makanan dalam kumpulan ini hanya kaya dengan lemak dan minyak. Oleh itu, makanan ini perlu diambil sedikit sahaja kerana tidak baik untuk kesihatan. Okey, kita ambil minyak dan lemak ni sebagai perasa dan sebagai bahan tambahan untuk kita menyediakan hidangan setiap hari. Contohnya kita perlukan sedikit minyak untuk menumis, okey, dan lemak ni untuk kita tambah perasa dalam masakan kita. Contoh makanan ini adalah seperti kek, coklat, gula-gula, biskut, minyak, mentega dan sebagainya. Okey, mentega macam contohnya sapuan yang kita sapu di atas roti tu. Okey. Jadi, cikgu dah beri penerangan sebentar tadi tentang kumpulan-kumpulan makanan yang terdapat dalam piramid makanan. Jadi, seterusnya cikgu nak bantu kamu, nak bimbing kamu untuk buat tugasan. Dua tugasan cikgu sediakan pada hari ini. Untuk kamu buat dan hantar kepada cikgu. Tugasan yang pertama ialah kamu diminta untuk sediakan satu sahaja. Satu menu. Maksudnya satu menu yang ada pelbagai lah. Ada makanan, ada minuman. Satu menu sarapan pagi yang lengkap, berkhasiat dan semestinya sedap. Semestinya sedap. Tak semestinya kalau kita makan makanan berkhasiat, kita tak boleh sediakan makanan yang sedap. Kita boleh ambil makanan yang berkhasiat dan juga sedap. Jadi, cikgu akan tunjukkan satu contoh menu. Contohnya menu ataupun makanan yang boleh kita ambil untuk sarapan kita. Semua sedia maklum ya, sarapan sangat penting. Setiap hari kita perlu bersarapan pagi, lebih kurang pada pukul 8 hingga 10 pagi
untuk menyediakan, maksudnya untuk membantu badan kita mempunyai tenaga untuk melakukan tugasan seharian. Kalau kita tak bersarapan, kita akan rasa lemah, tak bermaya dan mungkin akan mengakibatkan gastrik kalau kita lambat ambil makanan setiap hari. Okey, ini cikgu berikan satu contoh makanan yang cikgu ambil untuk sarapan pagi. Okey, yang pertama cikgu ambil roti bakar disapu dengan mentega. Okey, disapu mentega. Ini okey. Okey, ni ada roti bakar, okey, sebagai protein. Okey, ada roti bakar. Okey, ada roti bakar, roti yang dibakar dan protein. Okey, dan telur, maaf. Okey, kemudian itu sebagai sampingan lah. Cikgu juga menyediakan mihun goreng Singapura. Okey. Hidangan seterusnya, selain cikgu ambil roti bakar disapu mentega, cikgu juga mengambil hidangan mihun goreng Singapura. Goreng Singapura yang mengandungi ayam, lobak merah, ada mihun iaitu karbohidrat. Jadi hidangan cikgu dah lengkap. Ada semua kumpulan makanan dalam piramid. Okey, selain itu sebagai minuman, cikgu pilih secawan teh dan irisan buah apple. Okey, sebab itulah dalam hidangan kita setiap hari perlu juga ada buah-buahan. Okey, walaupun sedikit kita boleh kita perlu ambil. Okey, kerana buah-buahan ini membantu sistem pencernaan. Okey, sistem pencernaan tu maksudnya sistem makanan yang tidak digunakan akan dibuang. Okey, seterusnya untuk tugasan yang kedua, cikgu akan paparkan piramid makanan ini. Pelajar akan boleh tengok dalam grup WhatsApp nanti cikgu hantar soft copy. Cikgu hantar file yang mengandungi piramid makanan ini dan pelajar cuma perlu membuat salin dahulu ayat soalan ini. Teliti maklumat yang terdapat dalam piramid makanan nanti. Kemudian lengkap kata nama yang sesuai. Maksudnya dalam piramid makanan tadi, ada banyak maklumat. Dalam piramid makanan ini ada pelbagai jenis kata nama. Kata nama am, kata nama khas. Jadi cikgu teliti maklumat dalam piramid makanan tersebut, kemudian lengkapkan ruangan kosong dengan jawapan yang sesuai. Pilih sahaja apa-apa sahaja perkataan yang terdapat dalam gambar rajah ini. Karbohidrat ke, buah-buahan ke, susu, keju, apa sahaja perkataan yang ada dalam piramid makanan ini, dalam gambar rajah ini, yang sesuai untuk kamu isi dalam tempat kosong ni, dalam ruangan kosong ni, supaya ayat ini menjadi lengkap. Teliti dan fahami betul-betul apa maksud setiap perkataan yang kamu akan isi. Cikgu bagi contoh ayat yang pertama. Kumpulan makanan apa seperti nasi, roti dan pasta merupakan sumber tenaga yang utama. Jadi kalau kita tengok di sini, roti, pasta ini ialah kumpulan makanan karbohidrat. Jadi jawapan untuk soalan yang pertama ialah karbohidrat. Kumpulan makanan karbohidrat seperti nasi, roti dan pasta merupakan sumber tenaga yang utama. Jadi siapkan tugasan, kedua-dua tugasan tu buat dalam buku latihan. Dan setelah siap, boleh snap, boleh tangkap gambar tugasan dan hantar dalam grup Bahasa Melayu. Setakat itu saja. Sekian, terima kasih. Bertemu lagi pada sesi kelas minggu hadapan. Bye!